بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kembali kita bertemu pada malam ini untuk kita menyambung majlis pembacaan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kitab Arba'in An-Nawawiyah yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, yang lahir pada tahun 631 Hijrah dan meninggal pada tahun 676 Hijrah dalam usianya iaitu sekitar 45 tahun. Kita masih lagi berada pada hadis yang keempat, iaitu Al-Hadis Ar-Rabi', iaitu menyambung penjelasan bahagian kedua daripada dua bahagian yang terkandung di dalam hadis yang keempat ini, di mana pada pertemuan ataupun majlis sebelum ini kita telah mengambil faedah daripada bahagian pertama, di mana hadis ini menjelaskan tentang penciptaan, proses penciptaan manusia di dalam rahim seorang ibu, di mana mengikut prosesnya dalam 4 peringkat, iaitu peringkat pertama selama 40 hari, iaitu daripada air mani, di antara air mani seorang lelaki dan seorang wanita, maka itu digelar sebagai, dipanggil dalam bentuk nutfah, bersatunya sperma di dalam ovum ataupun rahim seorang wanita. Kemudian peringkat yang kedua, selama 40 hari juga bertukar daripada air mani nutfah itu menjadi segumpal darah, alaqah. Kemudian peringkat yang ketiga adalah 40 hari juga bertukar menjadi segumpal daging, iaitu mudghah. Kemudian peringkat yang keempat, Allah perintahkan malaikat untuk meniupkan ruh dan ditetapkan baginya takdir. Jadi yang menjelaskan tentang kesimpulan bahawa begitulah proses kejadian yang Allah telah tetapkan bagi setiap manusia ataupun setiap insan. Jadi kesimpulan telah kita jelaskan faedah-faedahnya, tapi sekadar penjelasan dan penegasan bahawa daripada penciptaan proses seorang insan itu menunjukkan bahawa asal kejadian manusia itu adalah dari satu anasir yang sama, iaitu dari air mani yang hina, dan keluar ke dunia dari tempat yang sama setelah berlalunya proses pembesarannya di dalam rahim seorang ibu sekitar 9 bulan lebih. Keluar daripada perut ibu melalui saluran yang sama, tempat yang sama, dalam keadaan yang sama, lahir dalam keadaan telanjang bulat, dalam keadaan menangis. Sama-sama tidak mengetahui apa pun yang berlaku di dalam perutnya ketika juga hari pertama dia keluar daripada rahim seorang ibu dari tempat yang sama. Jadi berdasarkan kejadian manusia itu semuanya sama, maka menunjukkan bahawa manusia itu sebenarnya tarafnya sama sahaja antara satu sama lain. Tidak ada yang mulia, tidak ada yang hina. Sebagai mana tidak ada sebarang, maka tak sepatutnya menjadi sebab untuk kita memandang kemuliaan seseorang itu hina atau mulianya seseorang itu berdasarkan pencapaiannya hidup di dunia, dalam urusan dunia. Namun ada satu saja kekunci yang membezakan di antara kita kesemuanya, itu adalah
iaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja beza kita. Ya, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulianya kita di sisi Allah iaitu sejauh mana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu adalah bahagian pertama dari dalam hadis ini. Adapun bahagian keduanya insya-Allah kita akan lanjutkan pada malam ini. Baik, terlebih dahulu kita akan baca semula ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u khalquhu min batni ummihi 40 yawman nutfah ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وأمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا زراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا زراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة fayadkhuluha rawahul Bukhari wal Muslim. Baik, daripada Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW ya menceritakan kepada kami, yakni menuturkan kepada kami, beliau adalah as-sadiqul masduq, yakni Nabi SAW adalah yang benar lagi dibenarkan perkataannya. Beliau SAW bersabda, sesungguhnya seseorang dari kamu dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, iaitu bersatunya sperma dengan ovum dalam kemudian berbentuk seterusnya, iaitu kemudian menjadi alaqah, segumpal darah. Seperti itu pula. Kemudian menjadi mudghah, segumpal daging, seperti itu pula. Maksudnya dalam tempoh yang sama, 40 hari. Kemudian malaikat diutuskan kepadanya untuk meniupkan ruh di dalamnya, dan diperintahkan untuk menulis 4 hal, iaitu menuliskan rezekinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagianya. Maka demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Dia, sesungguhnya salah seorang dari kamu beramal dengan amalan ahli syurga, sehingga jarak di antara dirinya dengan syurga hanya tinggal sehasta, tetapi catatan takdir mendahuluinya, lalu dia beramal dengan amalan ahli neraka, maka dengan itu ia memasukinya. Dan sesungguhnya salah seorang dari kamu beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga jarak di antara dirinya dengan neraka hanya tinggal sehasta, tetapi catatan takdir mendahuluinya, lalu dia beramal dengan amalan ahli syurga, maka dengan itu ia memasukinya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Baik, pada bahagian pertama tentang proses penciptaan manusia telah kita jelaskan. Sekarang kita akan masuk pada penjelasan bahagian kedua, iaitu wa yu'maru bi arba'i kalimat, iaitu diperintahkan kepada malaikat untuk menulis 4 perkara, iaitu yang pertama tentang rezekinya, ajalnya, amalnya, iaitu kemudian sengsaranya atau bahagia dia. Jadi 4 bahagian ini telah Allah perintahkan kepada malaikat yang ditugaskan untuk meniupkan ruh dan menetapkan, menulis takdir baginya. Dan kedua-duanya ini hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi di dalam bab ini penjelasannya adalah, yang menjelaskannya adalah ada perkara penting di sini, yaitu setelah seseorang itu dilahirkan ke dunia, daripada bayi dia membesar dan sebagainya, maka dia akan diatur kehidupannya. Diatur kehidupannya sebagaimana yang telah dicatat di alam ghaib, yaitu di Lauhul Mahfuz, yang hanya mengetahui hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi tentang episod kehidupan seorang manusia ke depan yang akan berlaku seterusnya, iaitu takdir yang telah ditetapkan. Maka yang pertama, kita telah tahu bahawa malaikat ditugaskan untuk menulis takdir. Dan 4 perkara itu yang berkaitan dengan rezeki. Allah tetapkan sudah baginya rezeki nanti di dunia. Dan Allah telah tetapkan umurnya sampai bila.
Ya, sehingga dia sampai kepada ajalnya. Kemudian amal yang akan dia lakukan itu, adakah amal soleh ataupun amal yang toleh. Ya, kemudian bahagia dia hidup di dunia atau celaka dia, nikmat atau musibah yang akan dilalui. Ini semua 4 perkara yang bakal dia hadapi ketika dia hidup di alam dunia ini. Ya. Jadi di dalam bab ini Nabi SAW memberi contoh tentang takdir itu. Ya, takdir tentang seorang di dalam hal yang berkaitan dengan amalan. Kerana apa contohnya amalan? Sebab amalan itu adalah perkara yang menjadi kewajipan dan tugas seorang hamba ketika dia hidup di dunia. Adapun rezeki, umur, bahagia atau celaka, itu semua manusia akan melaluinya. Orang kafir baik, ya, seorang muslim baik, Allah akan bagi rezeki pada dia. Ya, semuanya Allah beri rezeki. Ya, dan secara lazimnya bergantung pada usaha masing-masing. Siapa yang berusaha, ya, lazimnya dia akan berjaya. Ya, contoh, seorang pelajar dia belajar bersungguh-sungguh. Ya, seorang lagi malas belajar, buka buku pun tidak. Maka tentu lazimnya yang baca buku itulah yang akan berjaya. Jadi Allah beri hak sama rata semuanya. Dari sudut rezeki, orang kafir pun dapat rezeki, orang muslim pun dapat rezeki. Begitu juga umur, Allah tetapkan bagi setiap, sama ada dia kafir atau muslim. Ada orang kafir umurnya panjang. Ya, ada juga orang Islam yang umurnya panjang atau juga pendek. Itu semuanya adalah perkara yang biasa, lumrah bagi seorang manusia. Bahagia, celaka, sedih, suka, gembira, semuanya sama. Tapi yang berbeza di sini adalah, yaitu yang berkaitan dengan amal. Seorang yang kufur kepada Allah, maka dia adalah orang yang rugi. Ya, dia akan mendapat kemurkaan Allah SWT di dunia dan negeri akhirat. Jadi di sini Nabi SAW beri pengkhususan kepada seorang muslim, yang ketika hidupnya dia sebagai seorang muslim. Ya, ataupun kebalikan daripada itu, dia melakukan amal-amal yang soleh atau amal-amal yang maksiat, amal toleh. Bagaimana kedudukan mereka? Jadi Nabi SAW memberikan contoh 2 jenis manusia, ya, yang akan kita hadapi. Ya, dan kita lihat, bila kita baca hadis ini, kita timbang kita ni berada di pihak mana. Yaitu Nabi SAW menjelaskan contoh yang pertama, yaitu pada ucapan Nabi SAW. Ya, yaitu fawallahi alladzi la ilaha illa ghairu. Ya, Nabi SAW, ya, bersumpah, maka demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan dia. Menunjukkan nanti ada perkara yang penting. Ya, Nabi SAW bersumpah, yaitu Nabi SAW, ya, menyaksikan tentang, menyebut hal yang berkaitan dengan tauhid, hal yang berkaitan dengan keimanan. Yaitu Nabi SAW membuat pengikraran, ya, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan dia. Kemudian Nabi SAW memberi contoh manusia yang berkaitan dengan hak peribadahan atau ubudiah kepada Allah. Yaitu golongan yang pertama akan ada, ya, orang yang termasuk dalam hadis ini dari sudut amalannya. Inna ahadakum liya'malu bi'amali ahlil jannah, ya, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Ini yang paling menakutkan. Nabi SAW dahului golongan ni, yaitu Nabi SAW sebut, ya, sesungguhnya salah seorang daripada kamu beramal dengan amalan ahli syurga, sehingga jarak antara dirinya dengan syurga tinggal sehasta saja lagi, tetapi catatan takdir mendahuluinya. Lalu dia beramal dengan amalan ahli neraka, maka dengan itu ia memasukinya. Jadi contoh akan ada nanti di dunia, ya, sekelompok orang, jenis orangnya, kategori orangnya, dia adalah seorang yang, ya, orang yang beramal soleh. Maknanya dia seorang muslim di awal dia. Ya, dia beramal, tiba-tiba sepanjang usia dia tu kita nampak dia orang yang baik, orang yang soleh, orang yang alim. Tiba-tiba, ya, dekat lagi, ya, tiba-tiba dekat dengan kematian dia. Dia bagi contoh tinggal sehasta lagi. Tiba-tiba dia berbalik, bertolak belakang, dia melakukan amalan ahli neraka. Apa akibat dia? Maka dia dengan itu dihumbankan ke dalamnya. Ya. Jadi dalam hadis lain disebutkan, ya, setelah memberi contoh ini, di hujungnya hadis itu disebut innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amal seseorang kamu itu diukur dengan penghujungnya. Jadi sebab itulah, ya, penentu seseorang itu dia mati dalam keadaan husnul khatimah,
atau mati dalam keadaan su'ul khatimah, itulah kemuncak menentukan kebahagiaan atau kecelakaan dia di dalam hujung usianya. Jadi Nabi SAW memberikan peringatan ya kepada orang-orang yang beramal soleh, berhati-hati. Kerana walaupun kamu telah beramal soleh, ya, nampak pada pandangan mata manusia yang kamu itu nanti akan ya berat. Tanggapan orang ramai pada pandangan mereka adalah ahli syurga. Sebab apa? Nampak kesolehannya dari sudut kehidupannya. Tiba-tiba dekat sekali, ya, penghujung usianya tiba-tiba dia berpaling dan melakukan amalan ahli neraka. Bagaimana ini boleh berlaku? Contoh-contohnya. Contoh. Yang pertamanya, contoh orang-orang munafik. Orang munafik dalam pandangan ya rata-rata manusia, nampak mereka tu orang yang soleh. Kerana orang munafik khusus timbulnya mereka di bumi Madinah ketika zaman Nabi SAW. Orang munafik itu hanya beberapa orang saja yang diketahui. Yang lain tak diketahui. Sebab itulah Huzaifah ya bin Al-Yaman radhiyallahu an, dia Nabi SAW beri ilmu itu. Dikhabarkan pada dia siapa yang munafik. Sehingga Umar radhiyallahu an tanya pada dia. Ya radhiyallahu an tanya, adakah aku ini termasuk orang munafik? Oh, engkau tidak. Ya. Maknanya ada di antara sahabat itu tidak mengetahui mereka ini munafik atau tidak. Sebab apa? Zahirnya mereka bersama dengan para sahabat, duduk dalam majlis ilmu Nabi SAW, solat di belakang Nabi SAW, ikut juga bersama berjuang bersama Nabi SAW di medan jihad. Ya. Jadi para sahabat tak berani nak mengatakan kamu munafik. Yang boleh mengatakan munafik itu siapa? Nabi SAW. Ya. Walaupun diketahui oleh Huzaifah Al-Yaman, dia pun tak memaklumkan kepada para sahabat, kamu tu munafik, tak. Sebab itu rahsia dia yang Allah berikan pada dia menerusi Nabi SAW. Ya. Jadi orang munafik ni pandangan secara kasar soleh. Solat mereka, ya, zakat, sedekah mereka, bahkan nampak mereka itu lebih soleh. Solat belakang Nabi SAW, paling depan tu soft. Tetapi disebabkan dalam hati mereka itu kufur kepada Allah, maka akhirnya ke mana mereka? Dihumbankan ke dalam neraka. Dan orang munafik ini ada di sepanjang zaman. Mereka datang masjid, tapi mereka berpura-pura. Barangkali mereka memiliki niat tertentu, niat jahat. Datang ke masjid nak membuat perhatian, ya, nak monitor seseorang, tu, nak buat catatan, nak buat laporan. Jahat mereka itu, munafik. Ya, nak mengadu domba untuk menyebarkan fitnah dan sebagainya. Itu kelompok yang pertama. Yang kedua iaitu mereka beramal dengan amalan ahli syurga, tetapi mereka beramal itu bukan ikhlas kerana Allah. Ini kan hadis yang pertama, innamal a'mal binniyat. Mereka berbuat itu kerana riak, nak tunjuk-tunjuk pada orang, ya, supaya dapat pujian manusia. Ya, dan mereka terus menerus dalam keadaan demikian. Akhirnya Allah hapuskan seluruh amal mereka. Kan ini mereka termasuk orang yang rugi. Ya, akhirnya ke mana mereka nanti di negeri akhirat? Dihumbankan ke dalam neraka. Sebab apa? Mereka melakukan syirkun asghar. Terbatal seluruh amalan-amalan mereka. Sehingga dalam hadis kita dah sebut sebelum ni, ya Allah perintahkan mereka pergi kepada mereka yang mereka berbuat riak itu. Minta pada mereka itu. Rugi tak? Rugi. Berletih, berpayah buat ibadah. Ya, pergi haji berkali-kali, umrah berkali-kali, tapi kerana nak mempamerkan pada orang, supaya dipuji oleh orang. Supaya like banyak. Ya, seronok dia orang puji dia. Ya, maka itu termasuk orang yang nampak amalan yang soleh, tapi rupa-rupanya kosong, hampa. Ya, tak diterima dari sisi Allah. Kelompok yang ketiga pula contoh, orang yang pada masa hidupnya beramal dengan amalan ahli syurga. Ya, amalan dia daripada muda dia beramal dengan amalan. Masya Allah, tiba-tiba dia digoda. Ya, ditipu oleh bisikan syaitan. Akhirnya dia kena fitnah, syahwat dan syubhat. Sehingga dia beramal dengan amalan ahli neraka. Mula dia kawan, baik dia, pergi kuliah. Ya, pergi masjid, solat berjamaah. Tiba-tiba di penghujung usia dia berkawan dengan orang-orang yang tak pergi masjid. Dia berkawan dengan pelaku-pelaku kesyirikan, ahli maksiat. Akhirnya dia mula sedikit demi sedikit dia tinggal. Akhirnya dia berkawan dengan kelompok tadi. Akhirnya dia melakukan amalan-amalan ahli neraka. Ya, dia tidak lagi solat. Dia mula berani melakukan maksiat. Ya, yang dulu dia tak berani nak bercampur baur dengan wanita yang bukan mahramnya. Dia dah bersembang, dah berkelompolan lagi. Ya, dulu tak pernah naik basikal berkelompok dengan lelaki dan wanita bercampur baur, pakai yang ketat-ketat. Ya,
Dulu ahli masjid pakai longgar dia. Ni pakaian ni kena ingat, bukan lelaki, bukan perempuan saja pakaian ni kena longgar, tak menampak anggota tubuh badan. Lelaki pun sama, sekarang lagi parah, lelaki menampakkan bentuk tubuh badan. Terutamanya yang kayuh basikal tu. Ya, pakai baju fit body. Nampak sampai kubul dan dubul yang bahagian bawah. Malu tengok. Yang kayuh basikal tu berapa umur? 60 dah, tua dah. Tak salah kayuh basikal, yang salahnya penampilan. Ya, pakai ketat-ketat, nampak bahagian kubul dan dubul. Itu aurat nampak. Nampak bentuk dia. Tak malu ke? Malu satu bab. Tapi yang penting adalah malu kepada Allah. Kerana telah melakukan maksiat. Ya, dulu elok pakai jubah, pakai serban. Ya, pakai baju tuck out, tuck in. Ya, malu nak jaga anggota depan dan belakang. Weh, tiba-tiba berkawan dengan ahli basikal tu, dia tukar. Kemudian naik basikal pula. Ya, exercise pagi-pagi yang Sabtu Ahad. Campur lelaki perempuan. Perempuan pula fit body, nampak the whole body. Ya, tak malu dia. Nampak juga kubul dan dubul dia. Nampak dia dadanya. Ya, Masya Allah. Yang peliknya suami isteri. Ya, berkumpulan pula dengan lelaki yang bukan mahram. Tak ada cemburu langsung. Orang tengok seluruh bentuk tubuh badan dia. Ni. Khawatir tak ni? Khawatir. Maksiat. Ya, wahai para lelaki penunggang basikal. Tak boleh ke kamu pakai tracksuit yang longgar? Ya. Ni style. Ni pakaian-pakaian ni semua cara orang kafir nak merosakkan kita. Dia design pakaian tu konon atas alasan pakaian suit ni sesuai untuk kayuh basikal. Macam pakaian ni sesuai untuk suit berenang. Sesuai apa? The whole body nampak. Fit body. Ya. Walaupun tak pakai spender untuk berenang, tapi pakai the whole suit yang ketat tu kan nampak. Dia kena faham, aurat tu adalah pakaian yang longgar. Tak nampak anggota tubuh badan, apatah lagi anggota tubuh badan yang di dalam. Bila ketat nampak, maknanya terdedahlah aurat dia. Kasihan manusia ni. Ya, bila tak faham, tertipu dengan coraknya orang kafir. Sebab tu orang kafir tu grand design dia nak merosakkan umat Islam menerusi 7 atau 8 F. 7 atau 8 F. F yang pertama apa? Di antaranya adalah filem. F yang kedua fashion. Ni fashion pakaian tadi ni. Ya, busana muslimah lah, busana muslim lah. Padahal semuanya tak comply dengan syariat. Busana apa tadi? Fashion, sukan lah, pakai sukan tadi. Ya, sukan apa? Tutup Arab je tu. Nampak anggota tu. Ya, haram hukum dia. Apa? Filem. Merosakkan. Ya, umat Islam. Ya, F apa lagi? Finance. Ya, finance, keuangan, riba dan sebagainya. Ya, F apa lagi? Banyak lagi lah F. Ya, fiction, bagai-bagai, ya, dan sebagainya. Ada beberapa lagi. Itu semuanya cara orang-orang kafir nak merosakkan Islam. Jadi dulu dia, Masya Allah, jaga dia. Batasan lelaki perempuan dia jaga. Tiba-tiba dia berkawan dengan geng macam tu. Habis rosak dia. Akhirnya maksiat dianggap perkara yang biasa. Tak ada rasa bersalah. Masya Allah. Kemudian mula meninggalkan majlis ilmu. Kemudian mula meninggalkan solat. Mula melambat-lambatkan solat. Kemudian melakukan kemaksiatan. Wal-iyazubillah. Ya. Kemudian yang keempat, golongannya adalah orang yang beramal dengan ahli syurga. Awalnya, Masya Allah. Akan tetapi di akhir hayatnya, dia tak dapat menahan ujian daripada Allah. Allah uji dia dengan kesulitan, kepayahan. Ya, Allah uji dia dengan pelbagai perkara. Tiba-tiba dia gagal. Ya, contoh bagaimana? Pernah berlaku kisah di zaman Nabi SAW. Ya, dia berjuang di medan jihad. Ya. Memberani dia. Tapi Nabi SAW kata dia ahli neraka. Ya. Kata Nabi SAW, ama innahu min ahli nar. Ketahuilah sesungguhnya dia termasuk penghuni neraka. Jadi seorang sahabat ikut. Nak tahu kenapa ni? Dia berjihad. Dia membunuh orang. Dia musuh-musuh tapi ahli neraka pula. Lalu ketika dia lihat satu ketika dia pun dia pun ditikam. Ataupun dia tak tahan sakit kena ditikam barangkali. Tak tahan sakit, akhirnya dia bunuh diri. Dia tikam diri dia sendiri. Tu Allah uji dia dengan kesakitan. Ya, dia putus asa daripada rahmat Allah. Maka bunuh diri ke neraka. Kenapa? Kerana dia telah melanggar perintah Allah. Ya, iaitu mengambil nyawanya sendiri, dilarang. Bunuh diri dilarang. Tak tahan dengan ujian. Akhirnya dia berputus asa daripada rahmat Allah. Berputus asa daripada rahmat Allah adalah dosa besar. Dilarang. Ya. Kemudian kelompok kelima pula, ada orang yang beramal dengan ahli syurga. Akan tetapi di akhir hidupnya, dia mengucapkan kata-kata kufur.
Ya. Dia mengucapkan kata-kata kufur, melakukan kesyirikan atau ucapannya itu menyebabkan dia keluar daripada agama tanpa dia sedar atau dia sedar. Ya, Masya Allah. Dan banyak lagi contoh-contoh. Ya, sebab itu Nabi SAW mengajar kita, hendaklah kita sentiasa khawatir di dalam beramal ibadah. Mesti ada takut, sifat khauf. Takut amal ibadah aku tak diterima oleh Allah. Dia takut kita berpaling daripada hidayah yang Allah beri pada kita. Ya. Tu, harap pada Allah, ya Allah, kau terimalah amal-amal kami. Kau jagalah kami agar tetap istiqamah di atas hidayah. Sebab itu Nabi SAW mengajar kita supaya berdoa, sentiasa berdoa, jangan lupa. Khusus di dalam solat, ya, pada sujud ataupun pada tahiyat akhir. Ya mukallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ikut. Ya mukallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya mukallibal qulub, ya mukallibal qulub. Qaf, ya mukallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ulang. Sebut. Berfaedah. Ya mukallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Apa maksudnya? Wahai Allah, ya Allah yang membolak-balik hati. Dalam hadis lain disebut hati manusia ni berada di antara dua jari Ar-Rahman. Hati kita mudah sekali berpaling, sifatnya. Ya, mudah berbolak-balik. Sebab dia berkaitan dengan iman. Al-iman yazidu wa yanqus. Ya. Iman itu dia naik dan dia turun. Hati berbolak-balik. Ya, sebab tu kita kena jaga sentiasa naik. Jangan sentiasa berkurang. Ya. Yazidu bi ta'atir rahman. Naik dengan taat pada Allah. Nak taat pada Allah ni cabaran yang sangat besar. Sebab apa? Banyak halangan, banyak cabaran. Sentiasa syaitan cari jalan. Bagaimana nak menyesatkan kita untuk kita termasuk dalam 5 kelompok tadi. Jadi baca, ya mukallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balik hati, sabit, tetapkan aku, sabat. Ya. Di atas agama ini. Apa maknanya? Istiqamah. Istiqamah di atas ketaatan dan kesolehan. Ya, sejak daripada muda lagi sampai sekarang, sampai ketua. Istilahnya apa? Taat kepada Allah daripada muda sampai mati. Ya. Kerana ketaatan itu adalah perkara yang paling mahal, modal paling utama bagi seorang insan nanti di negeri akhirat. Ya, sebab itu jangan setiap saat berlepas daripada rahmat Allah. Daripada bergantung kepada Allah. Jangan kita rasa kita ni dah alim, dah bagus, dah rajin, dah banyak amal, dah banyak ilmu, ya, maka kita tertipu dengan andaian atau anggapan. Ada apa tadi tu? Yang sebelum ni kita sebut. Rasa apa? Sum'ah, ujub, riak. Rasa dia, aku ni okey dah, power aku ni. Berbanding dengan orang lain. Aku sejak kecil menuntut ilmu sampai sekarang, tak berhenti. Ya. Sejak muda lagi dah mengajar, kuliah orang kata. Ya, sejak sebelum balik lagi aku dah puasa, solat malam dan sebagainya, tak pernah tinggal. Ini bahaya. Bila ada sifat itu, maka hendaklah dia istighfar. Sebab itu sentiasa kita pohon pada Allah, istiqamah di atas ketaatan. Berdoa kepada Allah agar ditetapkan kita di atas istiqamah. Sebab itulah para ulama sebut, ya, innama ghayatul karamah luzumul istiqamah. Sesungguhnya kemuliaan bagi seseorang insan itu adalah, ya, sejauh mana dia luzumul istiqamah. Dia iltizam di atas istiqamah, tetap dia. Ya. Dan sepatutnya makin meningkat usia dia, semakin bersungguh dia dalam beribadah kepada Allah. Semakin bersungguh dia melakukan amal-amal ketaatan. Semakin kecil dia dalam kecintaan kepada urusan dunia. Jangan tertipu dengan dunia. Ya, kerana ramai manusia tertipu dengan dunia. Kerana kita sering sebut, iaitu Nabi SAW pun dah sebut, ya, apabila meningkat umur seseorang, dua perkara akan ikut serta bersamanya. Apa? Masih ingat? Dua perkara akan ikut serta bila seorang itu meningkat umur. Apa dia? Meningkat umur. La yazalu qalbul kabir syabban fi isnatain, fi hubbid dunya wa tulil amal. Hati orang berusia lanjut ni akan tetap muda dalam dua hal. Cinta dunia dan angan-angan dia panjang. Ya, angan-angan panjang. Atau dalam hadis lain disebut, yakbaru ibnu Adam wa yakbaru ma'ahusnan hubbul mal wa tulul umur.
Ya, ketika mana manusia tu tumbuh menjadi makin besar, makin bertambah usia, ada dua hal yang ikut menjadi besar bersamanya. Yakni cinta harta dan berangan-angan akan panjang usianya. Ya. Dalam hadis lain disebutkan, yahrumu ba'du Adam wa tashibbu minhu husnatan. Al-hirsu 'alal mal wal hirsu 'alal umur. Manusia menjadi tua. Ya, dekat tua kita ni. Bukan makin muda, makin tua. Ada dua hal yang akan tetap muda. Yang peliknya ketika usia meningkat tua, tubuh dah makin lemah. Ya, makin hilang kemudaan, kecantikan. Rambut pun dah banyak uban. Ya, kulit pun dah berkedut, mata pun dah kabur dan sebagainya. Tapi yang besar ada pada dia mengiringinya, iaitu kecintaan mencari harta dan hasrat mempanjang usia. Ini penyakit. Jadi kita timbang, kita makin meningkat usia, ya, adakah makin kita cinta pada akhirat atau makin kita cinta pada dunia? Kita saja yang boleh menentukannya. Kita tahu macam mana kita nak ukur. Ya, ini tanda-tanda. Sebab itu Nabi SAW menjelaskan tanda-tanda kebaikan umur seseorang. Makin meningkat umur, ya, makin dia nikmat dalam melakukan amal ibadah kepada Allah. Adapun urusan dunia, dia dah tak tersibukkan. Ya, dia tak tersibuk dengan urusan dunia. Umur 50-60, duk sibuk nak mengopi, mengetih tengah malam. Jajak telefon, jom, geng, kita pergi tempat viral pula ni. Ya, pagi, tengah hari, petang, malam, semua nak pergi mengopi, mengetih kerja. Ini bukannya amalan seorang yang dekat dengan Allah. Apatah lagi tak padan dengan usia dia. Tak padan dengan usia. Umur dah 50-60 nak mengopi, mengetih lagi. Lepas maghrib je, hello geng, jom kita mengopi. Mengopi apa waktu maghrib dengan Isyak? Ya, waktu maghrib dengan Isyak dengan kuliah. Pergi masjid. Kalau tak pergi, duduk rumah baca Quran, baca kitab. Ni lepas Isyak pukul 12 malam, telefon lagi, jom mengopi, mengetih. Yang lebih parah pukul 2 pagi, 1 pagi tak tidur lagi, ajak pergi lagi mengopi, mengetih. Ini sungguh perkara yang sangat membinasakan. Ini tanda-tanda yang sangat berbahaya. Sebab apa? Membazir waktu. Kan Nabi SAW larang. Kita dah belajar dalam Asy-Syama'il tu. Apa dia? Nabi SAW ketika lepas Isyak buat apa? Kalau tidak ada urusan buat apa? Segera tidur. Dan Nabi SAW lepas Isyak spend masa dengan isterinya. Sama ada mendengar isterinya bercerita seperti Aisyah radhiyallahu anha, cerita yang sangat panjang tentang kisah berapa? 11 orang wanita dengan isteri. Suami, betul kan? Dengar panjang ceritanya. Kemudian Nabi SAW juga pernah bercerita, menyampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha juga. Buat perkara yang penting. Kalau tidak ada, tidur. Masya Allah. Sebab itu Nabi SAW menyebut, ini tanda-tanda kebaikan. Ya, apa tanda kebaikan bagi seorang itu? Ya, idza aradallahu bi 'abdin khairan ista'malahu. Qil kaifa yasta'milu? Qal yuwaffiquhu li amalin salihin qabla al-maut. Sekiranya Allah menginginkan kebaikan pada diri hamba-Nya, pasti Allah akan membuatnya beramal. Para sahabat bertanya bagaimana Allah membuatnya beramal? Allah akan memberinya taufik agar mampu beramal soleh sebelum matinya. Ya, ni kena ingat, hadis-hadis ni bukan terangkan untuk orang usia tua, tak. Hadis ni menjelaskan setiap orang makin meningkat usia. Kalau umurnya 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun, makin dia naik usia, makin dia dekat dengan Allah. Makin soleh dia. Apatah lagi orang yang ada umur 50 tahun. Ya, 50 tahun patutnya dia dah soleh sungguh. 51, 52, 53, 60, lagi patut soleh. Ya, patut solehah lagi. 70, lagi patut. Ini tak umur 70 dia ronda kampung lagi naik motor, pusing berkata. Ya, bawa motor pun dah hegeh-hegeh dah. Ya, bukan masanya untuk pusing kampung. Ya, kalau sekali-sekali bolehlah, ni tak rutin dia. Tiap petang dia ronda. Lepas tu berhenti jalan, sebar-sebar dengan orang. Lepas tu duduk kedai kopi, ngobrol-ngobrol. Tak padan dah dengan umur tu. Duduk rumah. Ya, keluar banyak maksiat. Terutamanya di zaman sekarang, betul kan? Lepas tu duduk menilau, tengok nampak perempuan, nampak lelaki. Ya, tengok sana, tengok sini. Daripada budak kecil sampai orang tua dia tengok. Nampak? Jadi kalau tak ada urusan, duduk di rumah. Tu rumahku, syurgaku. My house is my paradise. Betul kan? Tapi bila rumah hilang keberkatan, dia cari keberkatan di luar. Bukan cari keberkatan. Cari apa? Cari menempah musibah. Masya Allah. Cuba tengok, kadang-kadang sedih. Orang dah berusia tua dah. Kita tengok habis masa kat kedai kopi.
Pagi pun ada kedai kopi, petang pun ada kedai kopi, malam pun ada kedai kopi. Ya Allah. Kita pergi solat isyak, balik solat isyak ada lagi dia kat situ. Ya. Yang parahnya main dam. Haji 10 kali, tiap-tiap kali. Ya. Yang parahnya pula kalau ada judi pula. Kalah, belanja aku, teh tarik satu. Kau kalah kan? Minum teh tarik satu. Itu kan judi. Kesihan. Ya, kasihan. Sebab itulah, ya, Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kita. Sebab itunya pentingnya majlis ilmu untuk memperingatkan kita kepada, ya, bagaimana kita menguruskan usia. Jangan kita habiskan usia kita dalam kesia-siaan. Ya, dalam urusan dunia ni patutlah, padam badan lah. Jangan melampaui batas. Kita ukur dengan usia kita. Usia dah tua, takkan sama lagi urusan dunia kita dengan orang muda, takkan sama. Apatah lagi Allah berikan kita kesenangan hidup. Ya, tiap-tiap bulan ada gaji kita. Gaji apa? Daripada pencen, daripada EPF, anak pun dah besar, tak ada tanggungan. Maka sepatutnya waktu itu kita guna sebaik mungkin untuk kita dekat dengan Allah. Jangan sia-siakan. Ya, boleh kita pergi berkebun dan sebagainya, tidak ada masalah. Tapi jangan melampaui batas. Ya, seolah-olah kita akan hidup 100 tahun lagi. Seolah-olah dengan kita bekerja itu terjamin anak cucu kita. Tak, rezeki itu Allah sudah tetapkan. Sebab itu hadis ini menjelaskan Allah telah menetapkan rezeki setiap orang. Ya, Allah pasti akan beri kepadanya. Bagaimana burung-burung yang keluar di pagi hari dalam keadaan tawakalnya kepada Allah, pulang dalam keadaan kekenyangan. Boleh hidup dia. Betul kan? Maka jangan risau urusan rezeki, Allah akan pasti datangkan dengan pelbagai jalan. Pelbagai jalan yang tak disangka-sangka. Kan Allah sebut janji dalam Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sambung. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah akan datangkan rezeki daripada jalan yang tak disangka-sangka. Sebab Allah dia adalah Maha Pemberi rezeki. Allah jamin bagi orang yang bertakwa, Allah akan datangkan rezeki kepada kamu dengan pelbagai jalan. Dengan usaha kamu atau dengan orang lain. Banyaknya jalan. Ya, kadang-kadang orang hantar makanan ke rumah kita tanpa disangka-sangka. Kadang-kadang ada orang yang berhutang dengan kita dah 20 tahun, kita pun dah lupa dah. Tiba-tiba datang dia muncul ketika kita memerlukan. Itu kan rezeki Allah bagi, nampak tak? Macam-macam rezeki Allah bagi. Ya. Allah bagi rezeki kepada kita berterusan, tak pernah terhenti. Ya. Tapi kita jangan berhenti dalam melaksanakan sebagai tindak balas kita terhadap bersyukurnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah panjangkan usia sampai saat ini, iaitu dengan melakukan ketaatan supaya kita menjadi ahli syurga. Baik. Jadi hadis ini sangat besar. Artinya mendatangkan perasaan yang sangat takut, khawatir. Sebab kita masih belum selamat. Sebab keselamatan, ya, itu ada pada penghujung usia. Sekarang ni belum lagi. Tunggu nanti di penghujung. Ya, sebagaimana kita dah sebut tadi, wa innamal a'malu bi khawatimiha. Ya, sesungguhnya amal itu tergantung daripada akhirnya. Baik, itu bahagian yang pertama. Semoga Allah Ta'ala menjauhkan kita daripada kelompok ini. Beramal dengan amalan soleh sepanjang usia dia, sedikit lagi usia berbaki, tiba-tiba dia melakukan amalan ahli neraka. Wal'iyazubid. Baik. Bahagian yang kedua pula adalah Nabi SAW menjelaskan pula kelompok yang kedua. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli aljannah fayadkhuluha. Ini dua kes yang ekstrim. Satu kes ekstrim tadi amal soleh daripada kecil sampai, ya, dah ketua dah, sampai usia nak mati tiba-tiba berpaling. Katakan Allah bagi dia usia 60 tahun, 2-3 tahun sebelum tu, 5 tahun sebelum tu, tiba-tiba dia berpaling. Buat amalan ahli neraka. Rugi tak? Rugi. Jangan jadi orang yang rugi. Kelompok kedua pula ekstrim juga. Nabi SAW sebut di dua kes yang ekstrim. Nanti akan ada yang ketiga yang tak disebut di sini, tapi disebut di dalam ayat-ayat Quran dan hadis yang lain. Apa dia? Yaitu yang keduanya adalah mereka yang, ya, yaitu Nabi SAW sebut, dan sesungguhnya salah seorang daripada kamu beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga jarak antara dirinya dengan neraka hanya tinggal sehasta. Tetapi catatan, yakni takdir mendahuluinya. Lalu dia beramal dengan amalan ahli neraka, maka dengan itu ia memasukinya. Ini dua kelompok kedua yang ekstrim juga, jahat. Yang tadi baik, soleh pada pandangan manusia. Ya, yang kedua ni pula jahat daripada awal sampai ke usia tua dia. Contoh, ya,
Umur 60 jahat lagi, tak solat lagi, tak pergi masjid lagi, ranggi lagi kehidupannya, lagak macam orang muda. Tu berjudi dia. Ya. Tak peduli orang azan, duduk steady je kedai kopi. Ya, waktu maghrib ada dia dekat kedai kopi. Waktu isyak ada lagi kedai kopi. Macam tu rutin dia. Dia tak peduli pun muazzin tu. Ya, masya-Allah. Ya, pada pandangan manusia ni jahat sungguh lah. There is no chance, no way to become ahli syurga. Ni ahli neraka tadi pada pandangan manusia. Pada pandangan. Tapi tak boleh lah mentak ahli neraka tu, maksudnya ada akan datang penjelasan. Tapi lagak hidup dia tu mencerminkan dia ni gelap masa depan. Dah masjid tak pernah sampai. Ya, maksiat lagi dia. Apa yang dia tak buat, tipu orang, bagai-bagai. Ya. Tetapi di penghujung usia dia 4-5 tahun lagi dia. Ya, 4-5 tahun tu kita tak tahu, tapi bila dia mati kita undur balik 4-5 tahun. Dia bertaubat kepada Allah. Tiba-tiba dia 180 degree bertukar. Daripada ahli maksiat, gangster nombor 1 yang dikendaki, dicari. Tiba-tiba dia bertaubat, jadi ahli masjid. Ya. Bukan saja jadi ahli masjid, jadi tok siap masjid lagi. Bukan jadi tok siap masjid, jadi bilal masjid. Sebab dia ada kemahiran tu. Dulu kecil-kecil dia dah belajar, dia pandai. Tapi nafsu, kawan-kawan, ya, tertipu dengan dunia dan sebagainya. Ataupun salah asuhan. Salah asuhan, salah berkawan. Sebab tu dua ni penting. Membentuk diri. Asuhan daripada ibu bapa, ya, kemudian salah kawan. Sebab tu Nabi SAW pesan kedua-dua golongan ini. Yang pertama, ibu bapa, kamu wajib mendidik anak-anak. Kamulah yang akan mencorakkan mereka. Sama ada Yahudi, Nasara, Yahudi atau Majusi. Kamu nak didik anak apa? Ada orang didik anak kecil-kecil lagi pakai fashion, pakai pakaian kedah aurat. Disolek anak dia, anak perempuan, solek bukan main lawa. Ya, bawa rata-rata. Bangga dia anak dia pakai yang begitu. Mendedahkan aurat, pakai skirt singkat. Kecil lagi dah dia ajar. Besar pun macam tu. Dah besar panjang lah, tetap dia ajar tutup aurat. Berapa umur dah balik dah anak perempuan dia tu. Ya, kemudian upload pula dalam Facebook. Bangga anak dia cantik. Ni kan berbahaya ni. Ya, dia membawa anak dia ke jurang kebinasaan. Tapi yang menakjubkan, maknya menutup aurat. Ni sebab apa ni? Tak faham agama. Tak faham tentang Islam mengajar untuk mendidik anak. Bukan kita saja. Berlaku tak banyak tu jumpa begitu. Maknya menutup aurat, bukan main lagi. Tapi menutup aurat pun tak comply requirement juga. Ya, bertabarus sebagai-bagai. Anaknya bukan main lagi. Ya. Dia make up, dia solek, dia hias anak dia tu, bukan main lawa. Bawa pergi restoran. Orang pun tengok. Lain macam. Dia antara mak dan anak ibarat langit dan bumi penampilan. Tapi dia rasa seronok, bangga sebab apa? Anak dia cantik. Kononnya. Ya, tertipu. Ya, padahal dia sedang meletakkan keadaan dia dan anaknya di jurang kebinasaan. Nampak tak? Yang kedua apa? Salah kawan. Ini penting. Mak ayah dah didik dah. Okey dah. Elok dah. Tapi dia jumpa kawan pula yang bertentangan. Dia ikut kawan. Akhirnya rosak. Sebab itu Nabi SAW ajar kita. Ar-rajul ala di khalilih. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Ya, agama seseorang itu dilihat dengan siapa dia berteman. Maka berhati-hati dengan siapa dia berteman. Ingatkan anak kita, kawan dengan siapa dia patut berkawan. Kawan dengan kawan-kawan yang soleh, kawan-kawan yang baik. Main-main, azan, ajak pergi masjid. Jangan kawan dengan kawan yang tak solat. Akhirnya dengan kita-kita tak solat. Ini berlaku. Sebab itu penting dua perkara ini. Ya. Jadi kembali kepada tajuk tadi. Nabi SAW jelaskan ada sekelompok manusia. Awalnya amalan ahli neraka. Jahat yang amat ni. Neraka kepada Allah. Ya. Ada manusia macam-macam. Ada manusia dia jahat dengan Allah, durhaka kepada Allah, tapi baik dengan manusia. Ada orang jahat dengan manusia, dia baik pula dengan Allah, maknanya taat kepada Allah. Dua-duanya tak bagus, dua-duanya tak boleh. Ya, hendaklah dia baik hubungannya dengan manusia, baik dengan hubungannya dengan Allah. Ya. Apa contohnya orang yang berada dalam kondisi ini? Kelompok dua, iaitu awalnya amalan ahli neraka, tiba-tiba dia berpaling, dapat hidayah dia. Dia bertaubat kepada Allah, dia berusaha untuk memperbaiki diri, beramal dengan amalan yang soleh. Dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang pertamanya adalah sudah tentu, yaitu ya, siapa dia? Yaitu orang yang selama ini dia hidup dalam kekafiran. Dia hidup dalam kekafiran.
Dua kali neraka orang kafir. Seperti mana para sahabat Nabi SAW. Sewaktu berada dalam alam jahiliyah. Ketika Nabi SAW datang diutus menjadi Rasul, mereka menerima ajakan Nabi SAW supaya ia bertauhid kepada Allah, meninggalkan kesyirikan. Daripada kekafiran, jahat, ya, minum arak, bermaksiat, berzina, berjudi, ya, bunuh anak, mencuri, merompak, macam-macam lah. Tiba-tiba bila terima hidayah, jadi para sahabat yang terbaik. Ya, Nabi SAW sebut, yang terjahat pada zaman jahiliyah, yang terbaik bila masuk Islam. Ataupun berlaku sepanjang zaman. Orang kafir, betul kan? Ayah dia kafir, mak dia kafir, dia juga kafir, lahir daripada keturunan itu. Ya, tiba-tiba di hujung usia dia, umur dah 70, 60, tiba-tiba dia masuk Islam. Masuk Islam dia pada hari itu. Bersih seluruh dosa dia, kosong terus. Lebih baik pada kita ni, yang dah Islam lama ni. Betul kan? Esoknya dia mati. Dosa kosong. Dapat pahala tauhid tu saja akan menyelamatkan dia. Lebih berat dalam timbangan. Betul kan? Kalimah la ilaha illallah letak satu timbangan, dosa letak satu timbangan, lebih berat dia. 99 hamparan tu hadis bitaqah. Tak ada satu amalan kebaikan pun dia. Bentang 99 dia pun mengaku tak ada apa yang baik. Tiba-tiba ada tak kebaikan kamu? Ada. Satu. Dia pun tak tahu apa dia. Tu kalimah la ilaha illallah letak sebelah. Maknanya dia mentauhidkan Allah, tak melakukan kesyirikan. Letak sebelah, habis tu. Naik dia berat lagi. Masuk surga dia. Ni, nampak tak? Orang kafir tu, ya, sebab itu Nabi SAW pernah ditegur oleh Allah Ta'ala ketika dia mendoakan, ya, beberapa orang kafir, ya, agar ditimpakan azab. Allah tegur. Ya, contoh Nabi SAW pernah mendoakan keburukan dalam kunut nazilah bagi Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amru, ya, Suhail bin Amar, dan Al-Haris bin Hisham ketika perang Uhud. Perang Uhud kan perang yang paling mencemaskan, sehingga Nabi SAW nyaris melayang nyawanya. Akibat apa? Ya, para sahabat ingkar. Satu je perintah Nabi SAW, jangan turun walaupun telah lihat kemenangan. Ketika itu Nabi SAW, ya, patah gigi, berdarah di dahi, sehingga ditampan oleh Abu Talha, ya, Abu Dujana, dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Para sahabat berkeliling untuk jaga Nabi SAW. Sebab tentera Islam dah kucak-kacir ni, diserang secara tiba-tiba oleh Khalid ibn Walid ketika itu yang belum Islam. Tengok tu, Khalid ibn Walid tu musuh nombor 1 ketika tu. Kalau dia mati dalam keadaan kafir tu, ahli neraka dia. Tapi tiba dia berpaling masuk Islam, ahli syurga dia. Betul kan? Khalid ibn Walid, pedang Allah. Nabi SAW bagi gelaran dia Saifullah. Satu-satunya pemimpin dunia sampai hari ini, panglima perang yang berperang tak pernah kalah. Ketika dia berada dalam kekafiran pun dia menang. Ketika dia menjadi seorang Islam pun dia menang. Hebat tak? Hebat. Dia tu perang Uhud tadi dia menang. Mula kalah, sekejap lagi dia datang serang balik sehingga kucak-kacir. Syahid sekitar 50 para sahabat Nabi SAW pemanah. Nampak? Ya. Ketika itu Nabi SAW, ya, merasakan sungguh situasi itu sangat mencemaskan. Ya, sehingga Nabi rasa sangat tertekan, betul kan? Dia asak daripada berbagai jurusan. Sehingga Nabi SAW mendoakan untuk 3 orang ini. Ya. Lalu Allah menurunkan ayat, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Itu bukan menjadi urusanmu wahai Muhammad. Allah tegur Nabi SAW. Apakah Allah menerima taubat mereka atau mengazabnya kerana sesungguhnya mereka orang zalim? Surah Al-Imran ayat 128. Allah tegur jangan doa begitu untuk mereka itu. Apa akibat sebab itu? Sebab selepas itu, ya, Nabi SAW tidak mengetahui akhir hidup seseorang. Ya, dia kafir ketika itu, dia musuh kamu. Tapi selepas itu kalau Allah bagi hidayah, sebab Allah itu dia berhak untuk beri hidayah pada siapa pun. Sehingga Nabi SAW pun ditegur oleh Allah Ta'ala. Dalam bab ini, Nabi SAW salah. Tapi Nabi SAW langsung ditegur, menjadi pengajaran pada kita. Mendatangkan satu hukum. Jangan kita mendoakan keburukan bagi orang-orang kafir. Yang patut kita, kecuali dalam keadaan-keadaan yang dibenarkan. Ada dibenarkan. Tapi umumnya, hendaklah kita berdoakan agar mereka diberi hidayah. Tengok ni, sejahat-jahat. Ya, orang-orang kafir ketika itu nak bunuh Nabi SAW tu Khalid ibn Walid. Tapi masuk Islam tak dia? Masuk. Abu Sufyan radhiyallahu an. Ya, ketua dalam peperangan, perang Badar. Begitu juga perang selepas itu, perang Uhud. Ketua dia. Tapi akhirnya masuk Islam. Ramai para penentang yang nak bunuh Nabi SAW semua akhirnya kemudian masuk Islam. Terutamanya ketika Fathul Mekah. Ya. Bahkan 3 orang yang Nabi SAW doa keburukan ni masuk Islam dia. Tiga-tiga. Ya. Nabi doakan keburukan sebab permusuhan dia kepada Islam.
Akhirnya bertaubat dan masuk Islam di akhir hayat pada Fathul Mekah. Dan menjadi para sahabat yang terbaik di antara sahabat-sahabat. Masya Allah. Jadi pengajaran sungguh ni. Ya kepada kita. Ya jangan rasa gitu tu baik. Tapi orang kafir, tetap kita kata dia kafir. Sebab mereka kafir. Kalau mereka mati dalam keadaan kekafiran, neraka mereka khalidina fiha abada. Itu contoh yang pertama. Iaitu mereka amalan ahli neraka. Kemudian mereka berpaling, melakukan amal ahli syurga. Masuk syurga mereka. Ya. Yang keduanya, orang yang beramal dengan amalan ahli syurga. Yang kedua, orang yang beramal dengan amalan ahli neraka. Ya. Banyak buat dosa dia ketika dia hidup. Solat tidak, apa tidak. Ya. Tapi tiba-tiba datang penyesalan, nak bertaubat kepada Allah. Tak sempat buat amal ibadah, mati dia. Allah ampuni seluruh dosa dia, masuk syurga. Nanti kita akan lihat hadis yang terakhir dalam Arba'in ni. Hadis terakhir dia sungguh menakjubkan. Imam Nawawi rahimahullah tutup dengan hadis 42. Tentang betapa luasnya rahmat Allah, ya, mengampuni dosa hamba-hambanya. Walaupun dosanya sepenuh langit bumi, penuh. Paling jahat dia, paling ekstrim kes. Tapi dia tak melakukan syirik apapun pada Allah. Dia tetap mengaku Allah adalah Rabbnya. Tapi disebabkan dia lemah iman, apa akibat dia? Tetap dia dapat peluang untuk mendapat keampunan daripada Allah, masuk syurga. Masya Allah. Ya. Tapi bukan bermakna dengan pemahaman begitu kita redha dengan mereka itu. Tak. Mereka tetap melakukan maksiat, berdosa, mendapat kemurkaan Allah. Adapun urusan mereka itu nanti Allah yang tetapkan. Tugas kita adalah menasihati, mendoakan mereka agar Allah berikan hidayah sebagaimana Allah beri hidayah kepada kita. Jangan kita menjatuhkan hukum, kamu ni jahat nak mampus, bahasa kasar. Tak sabar aku nak lihat kau mati berdiri. Oh, sampai begitu. Nanti dulu, nanti kamu terkena hukum. Kamu ucap gitu, dia tu yang ahli maksiat pada pandangan kamu. Dia masuk syurga dulu pada kamu. Kamu pula terbalik, masuk neraka. Waliyahzubillah. Ada tak ke? Ada, nanti akan datang penjelasan dalam hadis Nabi SAW. Imam Nawawi rahimahullah letak tu dalam kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bila kita baca hadis-hadis ni, kita akan bertambah, ya, pengetahuan dan sangat teliti dalam ucapan dan perbuatan. Terutamanya hal yang berkaitan dengan menjatuhkan hukum terhadap seseorang. Ya. Apa contohnya banyak buat dosa sepanjang usianya? Seperti mana Imam Nawawi rahimahullah letak dalam kitab Riyadhus Salihin tentang bab taubat. Kisah seorang lelaki pada zaman dulu yang telah membunuh 99 orang. Ini kira pembunuh bersiri ni. Bukan 1, 2, 99. Memang hebat sungguh lah kerja dia. Ibarat sekarang ni pembunuh upahan. Jahat tak tu? Sangat jahat. Sebab apa? Membunuh satu nyawa seorang Muslim tu lebih mulia daripada Kaabah. Lebih mulia daripada Hajarul Aswad. Padahal Hajarul Aswad tu daripada syurga. Batu ni. Umar radhiyallahu anhu kata apa? Ya, kepada batu tu. Wahai batu, dua benda. Bukan terhadap batu Aswad. Nabi SAW sebut, membunuh seorang tu umpama kita membunuh seluruh manusia di atas muka bumi. Apabila dibunuh tanpa hak. Ada bunuh yang dibenarkan, betul kan? Apa contoh? Yang bunuh yang dibenarkan dalam syariat. Kisah tu hukum apa dia? Contoh kesalahan dia. Iaitu perempuan yang berzina, lelaki yang berzina, yang tak kahwin. Betul kan? Hukum bunuh dia. Direjam sampai mati. Atau orang yang membunuh orang lain tanpa hak. Seperti mana yang berlaku sekarang, banyak pembunuhan. Ya, pembunuh upahan tu. Bagi duit, pergi tembak. Tu, dapat tangkap, bunuh juga dia. Ya, Masya Allah. Ya. Dan satu lagi, membunuh di medan jihad. Itu dibenarkan. Dan ada lagi, hukum-hukum yang dihukum bunuh. Nah, yang ini profesi dia, bunuh orang. Sampai 99 orang. Bunuh tanpa hak, jahat lah ni. Ya. Lalu Allah bagi hidayah. Tiba-tiba dia nak bertaubat, menyesal. Aku ni jahat sungguh lah. Sepanjang usia bunuh orang kerja aku. Sampai 99 dia aku nak bertaubat lah. Ya, lalu dia pun berjalan. Dia pun datang kepada seorang rahib, ahli ibadah, abid. Minta advice. Minta nasihat. Minta counseling. Zaman sekarang ada counselor kan. Tu counselor zaman tu tentulah ahli agama tu kan. Pergi jumpa rahib. Tapi rahib tu kata apa? Kamu ni istilah bahasa kita lah jahat. Tak ada peluang. Sampai 99 orang bunuh. Ya, tak padan lah kamu ni memang jahat sungguh lah. Ahli neraka lah istilahnya. Lalu dengan jawapan tu, alang-alang daripada dia, aku jahat sungguh, aku bunuh kau tu. Jadi 100. Puas hati. Dah kata tak ada harapan. There is no way out. Dia pegang peribahasa orang tua-tua kita.
Alang-alang menyelup kasar biar sampai ke penghargaan. Puas hati, buat betul-betul. Tapi lepas tu rasa lagi. Inilah, ya. Nikmatnya Allah. Allah fa'alul lima yurid. Dia berkehendak nak buat apa? Dia akan bagi hidayah pada siapa yang dikehendaki. Nampak tak? Beruntung tak lelaki ni? Allah pilih dia, Allah bagi hidayah. Allah sayang pada dia. Tentu ada keistimewaan pada dia. Keistimewaan apa? Dulu barangkali dia pernah berbuat kebaikan. Sebab tu ni berhati-hati. Ni tak ada hadis ni, tambahan. Dia tambahan, maknanya kita buat andaian. Sebab ada orang nampak jahat. Dia tiba-tiba dia dapat hidayah. Barangkali dulu waktu dia muda dia pernah berbuat kebaikan. Yang dengan kebaikan tu ada orang mendoakan untuk dia. Asbab orang tu doa pada dia, maka Allah bagi hidayah 50 tahun kemudian. Nampak tak? Jadi jangan remehkan perbuatan kecil. Barangkali dulu waktu dia satu ketika dia pernah barangkali menolong seekor anjing. Ya, seekor anjing yang tersepit kepalanya di tiang. Tengok anjing tu tersepit. Dia antara dua tiang ataupun dia antara dua batang pokok. Terkelekat kepala dia kat situ. Maka dia pun pergi tolong. Dia cari jalan macam mana aku nak selamat anjing ni. Ya, sebab ada sifat kemanusiaan. Bukan sifat kebinatangan. Cari jalan. Cari-cari usaha terlepas anjing tu. Barangkali asbab itu anjing tu berdoa untuk dia. Betul kan? Berbuat kebaikan, Allah nampak kebaikan dia. Maka 50 tahun ke depan tu Allah bagi dia hidayah. Jadi banyak perkara yang kita dapat hidayah ni disebabkan bukan oleh kita. Ya, barangkali disebabkan oleh doa-doa sama ada makhluk yang lain, manusia ataupun makhluk yang lain. Berbuat baik pada seekor kucing. Betul kan? Kucing sakit. Kena cakar di biawak. Ya, nak mati cungak-cungak lah. Ya, maka kesian kita pada kucing tu. Ambil kucing tu, bawa pergi klinik. Doktor rawat-rawat, 500 je. Allah, terkejut. Iya kan RM50 je. Lagi mahal pada kita. Keluar duit kita, walaupun 500 tak apalah. Kesian, nak menyelamatkan nyawa. Alhamdulillah sihat dia, panjang umur. Nikmat tak? Asbab itu barangkali nanti, asbab itu Allah berikan kita istiqamah dan hidayah sampai mati. Jadi jangan remehkan perkara kecil. Sebab tu Nabi SAW sebut, la tahqirana minal ma'ruf fi syai'a walau antalqa akhaka biwajhin talib. Jangan remeh satu perbuatan walaupun kecil. Nabi SAW bagi contoh je, senyumnya. Wajah ni re-adjust, bagi cantik, indah, ceria bila lihat seseorang. Pahala. Ya, baik kembali. Jadi akhirnya dia jumpa pula dengan seorang alim. Orang berilmu, ulama. Ulama, sebab tu dua benda ni kena beza. Orang yang ahli ibadah dengan alim ulama tak sama. Dia ahli ibadah tapi dia jahil. Banyak ahli ibadah jahil. Woi, zikir juta-juta sampai 5 juta. Tu jahil nama dia. Melampau hulu di atas kebodohan. Selawat sampai 3,000, 4,000 gezet dia. Hari Isnin atur. Nabi SAW tak atur macam tu. Nanti datang hadis kelima. Hadis kelima ni hadis yang akan memukul seluruh orang-orang seperti itu. Ya, yang pandai-pandai adakan sesuatu ibadah dalam agama. Melampau hulu fitri. Ya. Akhirnya fatwa dia tadi membinasakan dia. Kena bunuh terus, cukup 100. Tu orang ahli ibadah yang jahil. Jangan jadi ahli ibadah yang jahil. Dan kita jangan tertipu dengan ahli ibadah. Woi, pegang tasbih. Duduk bertasbih. Nanti dulu. Tengok. Selaras tak dengan sunnah Nabi SAW. Solat bukan main lagi. Ya, tak berhenti-henti solat. Waktu kuliah maghrib ke kuliah isyak, ustaz dia tengah mengajar, dia duduk solat sunat. Solat 2 rakaat. Ini bodoh di atas kebodohan. Betul kan? Ada orang seperti itu. Waktu ustaz tu bagi kuliah maghrib isyak, dia baca Quran. Baca Quran. Ni bahasa kasar je, bangang. Tu senang nak bagi. Kasar tu bahasa kasar. Sebab apa? Kesian. Ya Allah. Di antara majlis ilmu tu lah kamu wajib. Sebab dia ilmu tu wajib. Quran tu bila-bila kamu boleh baca. Ada orang seperti ni. Kadang kita baca kita heran. Dia duduk berzikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dah rasa satu penyakit mengacau orang. Ustaz tu tengah pula, ustaz tu duduk keling. Ustaz pula boleh bahasa tinggi. Tak ada tegur. Kalau kena ustaz ni alamat lah. Ya, berhenti kamu tu, yang duduk berzikir tu, dengar kuliah saya. Tu kena ajar begitu. Ya, bagaimana Nabi SAW kita ke khutbah kan. Nabi SAW buat teguran. Pernah sekali tu solat lama dah di satu masjid di Pulau Pinang. Masya Allah, mumtaz lah khatib tu. Mumtaz. Tengah dia khutbah tu, budak-budak kat belakang bising. Lalu dia berhenti sekejap. Wahai adik-adik yang di belakang,
Ketika khatib berkhutbah, diam dan dengar, jangan bising. Gadah suaranya, senyap satu mata, sepi. Ni setengah khatib dia baca teks dia. Dia peduli apa budak tu bising ke tak? Yang jemaah sebelah ni nak tegur tak boleh. Sebab ketika dah khatib berkhutbah tak boleh tegur. Yang boleh tegur siapa? Yang boleh bercakap ketika tu siapa? Khatib. Kita tak boleh. Kita kena beri perhatian. Ni peranan khatib yang faham sunnah. Masya Allah. Jadi jangan tertipu dengan ahli ibadah. Sebab ahli ibadah belum tentu lagi dia seorang alim yang faqih tentang agama. Kita selalu bagi contoh. Ingat lagi contoh ni. Contoh. Naik motor pakai serban. Pergi kerja. Ya, pergi kerja. Duduk di Meru, pergi ke Kuala Lumpur. Pakai serban tu. Lepas tu, boleh dah. Minta maaf Pak Haji. Tolong ke tepi. Cik Haji, saya nak saman ni. Tak pakai topi geledah. Dia pun tengok atas pada bawah, atas bawah. Kamu ni Islam ke kafir? Ui, dia bagi ke polis tu. Polis tu Islam. Dia tanya soalan tu. Kenapa? Ya. Saya pakai serban ni sunnah. Kenapa encik tak tahan? Tu sik tu. Dia pakai serban juga. Kenapa cik lepas dia? Nampak? Macam mana nak jawab tu? Ni dia. Orang yang ahli ibadah. Betul lah dia niat nak pakai serban tu sunnah. Tapi ketika dia ada jalan raya, ya, kepala tu naik motor kena pakai topi geledah. Bukan pakai serban. Sebab serban dia sunnah, pakai topi geledah dia wajib. Kenapa? Sebab nak jaga keselamatan kepala. Akal ada di situ. Maqasid syariah wajib jaga akal, jangan rosak binasa. Kalau aksiden jatuh di apa? Tayar kereta lenyek. Bahasa kampung tu, bahasa kampung kita lah, dilenyek atau ditindas. Oleh tayar kereta tak akan pecah kepala. Tak akan hilang akal. Ya. Kalau serban tak akan dapat sebab tak ada cok sirin. Betul kan? Topi geledah tu ketika itu jadi hukum wajib. Sebab apa? Menolak mudarat, menarik mafsadah. Risiko di antara pakai topi geledah dan serban tadi ditimbang tak ada safety serban. Ya. Pakai helmet, at least risiko boleh minimize. Boleh menjaga. Kalau berlaku mudarat pun boleh lagi ditolerate. Boleh meminimalkan risiko yang berlaku pada kepala. Faham? Sebab Allah sebut, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu dedah diri kamu kepada kebinasaan. Tu kaedah. Kaedah qawaid pun mengatakan begitu. Ya. Jangan dedahkan diri kamu kepada kebinasaan. Bila bertemu di antara mudarat yang besar dan kecil, maka ambil yang kecil. Maslahat, ambil maslahat yang besar. Jadi topi geledah telah disahkan, cok sirim lagi. Boleh jaga. Boleh kurangkan risiko. Nampak tak? Dia tak faham. Betul sunnah, tapi ketika itu wajib tu kena diutamakan. Pakai topi geledah. Nabi SAW dalam perang pun tanggal serban, pakai topi besi. Faham? Ni orang ahli ibadah tapi jahil. Tak faqih. Ya. Boleh pula faham, ikut kuliah. Baiklah tu Haji, saya bagi toleransi lah untuk kali ni. Lain kali Haji, bukan Haji pun. Ya. Pakai serban, pakai jubah semua. Komplit dari motor, tak salah. Ni yang salah ni kat kepala ni. Nanti kalau sekali lagi naik atas jalan raya ni, kalau nak pakai serban boleh, tak ada masalah. Tapi pakai topi geledah dulu. Lepas tu tuan belit serban tu di luar topi geledah. Dulu dapat, wajib dapat, sunat dapat. Tu sindiran, anekdot dia panggil. Bukan mempermainkan. Sebab apa? Nak ajar orang yang tak cerdik ni. Sebab tu peribahasa orang Melayu kata apa? Bodoh tak boleh diajar, cerdik tak boleh diikut. Ni jenis macam ni. Sebab tu Nabi SAW ajar kita, ya, minta doa supaya Allah berikan kita kefaqihan. Allahumma faqihu fid din. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Faham? Masya Allah. Ni kes macam ni. Balik semula. Akhirnya dia jumpa seorang alim. Alim tu bagi nasihat pada dia, Allah menerima taubat hamba-hambanya. Kamu jangan balik ke kampung kamu. Sebab kampung kamu tu tempat orang jahat banyak. Kamu pergi satu tempat di sini, tempat orang soleh. Tu. Ni apa pentingnya? Be'ah tu, tempat tu yang akan menentukan, beri kesan. Akhirnya dia berjalan pergi. Tiba-tiba belum sampai lagi kampung tu, dia dah mati. Mati dia. Tak sempat nak buat amal pun. Tapi niat dia ada. Nak bertaubat. Nak berbuat baik. Lalu Allah utuskan dua malaikat. Ya. Malaikat rahmat dan malaikat azab. Bila sampai situ, malaikat ni pula berebut. Ni roh ni aku nak ambil. Ni kau aku nak ambil. Akhirnya, diutus pula malaikat yang ketiga. Bagi jalan. Ya.
Maka datanglah malaikat berwujud manusia yang memberikan solution kepada cara mengukur jalan. Nak tahu. Sekarang nak tentukan dia siapa yang boleh ambil, malaikat rahmat atau azab, ukur jalan dia. Kalau jarak dia ke tempat dia nak sampai tu lebih dekat daripada jaraknya dia meninggalkan tempat tu, maka yang kalau dekat, maka kamu malaikat rahmat ambil. Kalau dia masih duduk di kampung dekat lagi satu, maka ambil kamu malaikat azab. Bila diukur dia sudah dekat ke tempat yang dia nak tuju. Amalan ahli neraka dia awalnya 99 orang dibunuhnya. Tapi dia ada keinsafan nak bertaubat kepada Allah, menyesal. Belum berbuat amal ibadah lagi, baru bertaubat je, Allah ampunkan seluruh dosa-dosa. Nampak? Penting tak ni? Niat dan taubat. Ini kan berkaitan dengan hadis yang pertama. Ya. Baik, kelompok yang ketiga pula. Amalan neraka tiba-tiba berpaling dia. Sikit lagi nak melompat, nak masuk pada dalam neraka ni. Tiba-tiba ya sebulan lagi dia nak mati, tiba-tiba dia buat apa? Ya. Dia seorang yang dia baru masuk Islam. Tadi masuk Islam, tukar kafir, hidup dalam Islam lama. Ni hari ni masuk Islam. Tak ada 2 jam, tak ada 3 jam, mati dia. Ya, sebagaimana kisah ya sahabat Nabi SAW yang berjihad. Betul kan? Istihar itu Islam. Tiba-tiba ada pula istihar untuk pergi berjihad. Ya. Maka dia pun minta Nabi SAW nak pergi berjihad. Ya. Lalu dia kata kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, adakah aku masuk Islam dulu atau aku terlebih dahulu pergi berjihad?" Lalu kata Nabi SAW, "Masuk Islam dulu." Setelah mengucapkan syahadah, dia pun pergi. Terus saja. Ucap syahadah tu terus saja pergi perang. Ya, sehingga dia tewas. Mati syahid dia. Lalu kata Nabi SAW, ni keyword sangat bagus, sangat penting. Kaedah. Apa kata Nabi SAW? Amila qalilan wa ujira kathiran. Amalan sedikit, tapi diberi ganjaran yang sangat besar. Apa besar dia? Syurga. Nampak? Ni semua takdir ini semua Allah telah tetapkan. Tapi dia adalah rahsia Allah. Jadi tugas kita adalah bukan tanya. Kalau begitu takdir dah tulis, buat apa nak beramal-amal lagi? Tak, itu urusan Allah. Yang kamu sibuk urusan Allah tu apa hal? Yang patut kamu sibukkan adalah urusan kamu. Ya, sebab tu Nabi SAW pesan dalam bab ini. Sebab berlaku juga kepada para sahabat Nabi SAW. Kalau dah diketahui Allah dah tetapkan takdir kita ni ahli syurga atau ahli neraka, habis buat amal buat apa? Para sahabat sebut begitu. Lalu kata Nabi SAW, ya, dalam hadis Nabi SAW sebut, ya, apa kata Nabi SAW? Ya, Nabi sebut, ya, dalam sebuah hadis, ya, ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah. Faqalu ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amal? Qal i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah, amma man kana min ahli sa'adah fayasiru li amali ahli sa'adah, wa amma man kana min ahli syaqawah fayasiru li amali ahli syaqawah. Thumma qara'a a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Tidak ada seorang daripada kamu melainkan telah dituliskan tempat duduknya dari neraka dan tempat duduknya dari surga. Kan maksudnya sama dengan hari tadi. Lalu mereka berkata, ya Rasulullah, kalau begitu maka apakah kami berserah saja kepada apa yang telah ditetapkan di takdir Allah itu? Ya, apa yang telah ditulis, ya, dan kami tinggalkan amal, ya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, beramallah kamu, maka semuanya akan dipermudahkan kepada apa yang telah dijadikan baginya. Adapun orang dari golongan bahagia, maka dia akan beramal dengan amalan golongan bahagia. Itu, ya. Dan orang yang dari golongan celaka, maka dia akan beramal dengan amalan golongan celaka. Dalam hadis lain diterangkan bahawa orang yang berbahagia akan dipermudahkan untuk amal orang bahagia, sedang orang yang celaka akan dipermudahkan untuk amal orang yang celaka. Allah akan mudahkan bagi dia. Tadi hari-hari kita dah sebut. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat tersebut, iaitu, maka adapun orang yang memberi dan berbakti dan mengakui dengan kebaikan, maka kami akan memudahkan dia ke jalan yang mudah. Dan adapun orang yang bakhil dan merasa terkaya dan mendustakan dengan kebaikan, maka kami akan mempermudahkan dia ke jalan yang payah. Tu. Ya, jadi ini adalah kaedah. Jadi beramal saja tugas kita, cari jalan untuk kita bersungguh-sungguh melakukan amal. Jadi
Ini adalah dua kelompok yang ekstrim. Satu, hidupnya penuh dengan amalan syurga, tiba-tiba melakukan amalan neraka, masuk neraka. Satu lagi, amalan ahli neraka, tiba-tiba dia berpaling, buat amalan ahli syurga. Jadi kita nak yang mana? Kita nak yang mana? Kita nak yang ketiga, iaitu sejak daripada awal amalan ahli syurga sampai akhir amalan ahli syurga. Tapi yang Nabi SAW sebut ini, inilah yang sebahagian besar yang berlaku di lapangan. Ya, sebahagian besar majoritinya mengandungi sejarah masing-masing. Iaitu ramai di antara kita yang mula usia mudanya ahli maksiat, melakukan pelanggaran. Dan yang sedikitnya adalah yang awal belum balik lagi sampai kematiannya tetap istiqamah di atas ketaatan. Hidup dalam amalan soleh, mati dalam keadaan amal soleh. Sebab itu Imam Ahmad rahimahullah sebut apa? Allahumma ahyina wa amisna alal Islam was sunnah. Ini doa juga satu lagi. Ya Allah, hidupkan aku dan matikan aku di atas Islam dan sunnah. Itulah dia, ya, puncak, ya, untuk seseorang meraih kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Sebab tu Allah ajar kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya, Rabbana atina fid dunya. Kita minta kepada Allah apa? Fid dunya hasanah, kebaikan. Di negeri akhirat, kebaikan. Dan taukid lagi, jauhkan kami daripada azab api neraka. Amin ya rabbal alamin. Baik, selesailah hadis ini, iaitu tentang Nabi SAW menjelaskan tentang penciptaan manusia, kemudian tentang telah ditetapkan takdir bagi seseorang dalam 4 jurusan, dan Nabi SAW bagi contoh ekstrim dua kelompok manusia berkaitan dengan amal buat mereka ketika mereka hidup, yang mana semuanya takdir itu di dalam ilmu Allah yang tak dikhabarkan, manusia tidak mengetahuinya. Tugas kita adalah berjalan di atas jalan ketaatan pada Allah, iaitu ya mulai sekarang dan ke depan, sehingga Allah ambil usia kita, ambil roh kita, hendaklah kita berusaha untuk tetap istiqamah. Ya, Sofi Rahman baca ayat tentang istiqamah. Innal ladzina qalu ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Surah apa tu? Surah Syu'ara. Bukan. Ya. Fusilat. Ayat berapa ingat? Tak ingat. Baik. Jadi rujuk ada 2 ayat lagi. Ayat lain pun bentuknya begitu. Dan nanti kita akan temui hadis ke depan yang berkaitan dengan apa yang kita bicarakan, iaitu tentang istiqamah. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah ni, Masya Allah, cerdas sekali memasukkan hadisnya interrelated. Kita selalu sebut hadisnya boleh dikaitkan ke sana kemari, ke depan ke belakang. Nanti kita akan temui hadis tentang seorang lelaki datang jumpa Nabi SAW supaya diberitahu tentang Islam yang tak perlu tanya pada orang lain. Nabi SAW kata apa? Qul amantu billah tsumma istaqim. Ni berkaitan dengan hadis ini. Ada kaitan tak? Supaya Allah berikan kita istiqamah. Sebab itu dalam solat kita sentiasa minta istiqamah kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Semoga Allah tetapkan kita di atas jalan istiqamah, iaitu jalan yang lurus. Jalan yang menyampaikan kita kepada redha Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana kemuncaknya Allah redha kita sebagai hamba-Nya, dan kita redha kepada Allah sebagai Rabb dengan kita menunaikan seluruh hak-haknya. Dengan itu Allah memasukkan kita ke dalam syurga Firdaus. Wallahu a'lam. Selesai sudah penjelasan kita untuk bahagian kedua daripada hadis yang keempat, iaitu tentang proses penciptaan manusia dan tentang Allah tetapkan takdir bagi setiap daripada kita. Tugas kita adalah iaitu mengikut, berjalan di atas perintah dan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang disampaikan menerusi Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Insya-Allah panjang umur. Subuh esok kita akan lanjutkan dengan hadis yang kelima, iaitu hadis yang menjelaskan tentang kemungkaran, bencana bid'ah. Terlarangnya perlakuan bid'ah. Semoga Allah memberikan kita kefahaman, faqih di atas agama dan dapat beramal dengannya, istiqamah sehingga kita dimatikan oleh Allah Taala. Semoga Allah matikan kita dalam keadaan dapat mengucapkan kalimah syahadah la ilaha illallah, mati dalam keadaan husnul khatimah, diterima amal-amal, diampuni dosa-dosa,
dan dihimpunkan kita nanti di negeri akhirat bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, pengarang kitab ini, bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam syurga Firdaus ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.